Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi ahli jantah kuasa Masjid Mahmudiyah, dan juga semua para imam-imam muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas dunia, walaupun dengan cara norma baru, kata orang, akibat daripada kedatangan ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita melalui makhluk yang diberi nama Corona. Corona datang, dia telah berjaya mengubah beberapa perkara yang tak mampu diubah oleh orang lain, sehingga perubahan ini berlaku. Haji pada tahun 1441, rakyat Malaysia hanya 8 orang sahaja yang boleh pergi haji. Yang lain-lain walaupun sudah ada dapat beg, sudah dapat kerusu haji, tapi terpaksa ditangguhkan kepada 1442. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga corona sudah hilang pada saat itu, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, sikap seorang manusia iaitulah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Sama ada kita, apabila Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan, syakar, maka dia bersyukur. Apabila Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, sabar, maka kita juga manusia yang baik. Nabi SAW beritahu, walaysa zalika illa limu'min. Sifat yang sedemikian itu terdapat pada diri orang-orang mukmin, orang-orang yang benar-benar beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah SWT perintah dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah, hendaklah kamu minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla bis sabri, untuk menjadi seorang manusia yang sabar. Ada sebagian ulama tafsir kata as-sabri sini maksudnya berpuasa. Kita nak puasa tak mampu, kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Was-salah, dan kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan solat. Hari ini bila kita sebut bab solat, kita akan tengok beberapa kategori manusia. Yang pertama, tak solat, sama masalah. Yang kedua, solat tapi tak berapa cukup bilangan waktu. Ada dalam sebuah kursus perkahwinan, pemeriksa tu buat kertas soalan, jawab dengan ikhlas, solat berapa kali sehari? Ada yang jawab 5 kali, alhamdulillah. Ada yang jawab 2 kali, ada yang 3 kali, ada juga jawab 6 kali sehari. Kita kata 6 kali ni, kalau saya bagi markah kosong sebab dia tak solat, dia tak tahu berapa bilangan solat fardu satu hari satu malam. Maka kita kena letak ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar, dan banyak lagi lah. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah tajuk perbincangan kita pada kali ini dia panggil jaulatun fi hayatil insan.
pengembaraan di dalam kehidupan manusia, di mana manusia ni akan lalu 3 fasa kehidupan di atas dunia. Kita ambil 3 fasa, bermula daripada wujud sampai kepada mati. Kalau nak kira sebelum daripada itu, sudah kita belum lahir, kita sudah ada, dia panggil di alam zuriat. Tuan-tuan tanda, lepas ni kita tanya, siapa dia boleh jawab, saya bagi hadiah buku yang menarik ni. Sebelum wujud, sebelum dilahir oleh ibu, kita duduk di alam mana? Alam zuriat. Bila dilahir, duduk di, sekarang dipanggil alam dunia. Bila mati, alam apa? Nah, siapa jawab? Akhirat. Belum lagi, dia panggil alam barzakh. Alam barzakh maknanya alam pemisah. Duduk atas dunia, kalau kita korek, ada mayat dalam kubur sebelum dia hancur. Tapi dia punya muamalah, dia punya interaksi, muamalatul akhirah. Kita tak boleh lagi pergi nak bercakap dengan dia, nak tanya. Walaupun ada dalam hadis yang menyebut tentang orang mati mendengar salam orang hidup, tapi dia jawab mengikut alam dia. Dia tak boleh lagi ikut alam kita. Baiklah para jemaah sekalian, selepas kematian itu tajuk lain. Maka apabila manusia ini keluar daripada perut ibu kita, itu dia panggil marhalah ad-dha'f, peringkat lemah. Sehingga ada pendakwah dia buat bandingan. Dia kata kita ni manusia ni kadang-kadang lupa diri. Kita, minta maaf tuan-tuan, saya buat bandingan ini sebagai contoh, bukan nak kata kita ni hina. Allah Ta'ala muliakan kita, walaqad karramna bani Adam. Allah kata aku muliakan anak Adam, tak boleh kita hinakan. Tapi sebagai contoh, kita keluar daripada perut ibu kita, berapa lama tak boleh bergerak? Tanya ibu-ibu, 6 bulan mula merangkap. Berapa bulan anak? 6 bulan. 6 bulan. Anak kambing keluar boleh dia pergi cari susu sendiri. Itu kita kata lemahnya kita. Kenapa kita tak terus lompat pergi cari mak ibu? Mak dia terkejut dah panggil nama. Masya Allah. Nah, ulama kata baby yang bercakap di dalam buaya ni berapa orang saja? Siapa dia ingat? Baby yang bercakap dalam buaya, mana masih kecil. Siapa dia? Nabi Isa. Lagi? Dia kata bukan tak tahu Ustaz, tak ingat je. Betulnya kita dalam periksa pun bukan tak tahu cikgu, tak ingat je kan. Baik. Nabi Isa, kanak-kanak yang jadi saksi kepada Juraij. Lagi Ashabul Ukhdud kan, yang mak dia tak nak campak dia. Oh ya Umar turun dalam api. Banyak lagi. Tuan-tuan boleh review balik. Maknanya kita ni peringkat yang pertama dia panggil marhalatul dha'f. Kita lahir dalam keadaan lemah. Kemudian dia mari peringkat yang kedua, marhalatul quwwah warrusyd. Mana peringkat kita kuat, kematangan. Cerdik dah kita ni. Dan kita akan kembali kepada marhalah yang ketiga, marhalah asy-syaykhuqah. Masalah sudah dewasa, sudah tua. Tua tu banyak peringkat lah. Warga biasa, warga emas. Lepas pada warga emas ni ada warga apa pula? Ada lagi lepas warga emas. Tak ada lah, warga kubur. Ada lagi istilah dia kot dah. Warga emas ni istimewa dah. Naik kereta api boleh bayar tiket separuh, naik banyak. Baiklah para jemaah sekalian, Allah SWT sebut dalam surah Ar-Rum, tuan-tuan tanda, dalam surah Ar-Rum ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah
yang telah menciptakan kamu min dha'fin, daripada lemah. Keadaan kita keluar daripada perut ibu lemah. Summa ja'ala, kemudian lepas pada lemah, quwwah. Macam orang muda-muda hari ni, syabab-syabab dia panggil ni, kuat ni. Nah, suruh naik basikal boleh, suruh apa saja boleh, insya-Allah. Suruh jadi pemuda yang mengimarah masjid, boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena boleh belaka. Nah, dia panggil pemuda boleh belaka. Kalau dulu panggil pemuda tahan lasak, kita tak mau lasak-lasak, kita nak mau pemuda yang aktif untuk dunianya, untuk akhiratnya, insyaAllah. Kemudian lepas pada itu dha'fan, lemah, wa syaibah, sudah beruban. Allah kata yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah cipta makhluk mengikut apa dia nak. Wahwal alim, Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang saya nak uraikan di sini, peringkat yang pertama dia panggil marhalah ad-dha'f ataupun marhalah at-tufulah. Ketika kita masih kanak-kanak, remaja, waktu sebelum balik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rufi'al qalam, diangkatkan pena dosa pahala daripada 3 kumpulan. Yang pertama orang gila, wal'iyazubillah. Yang ketiga kanak-kanak hatta yahtalim, dan juga orang tidur sehingga dia sedar. Isu kita sekarang ni kanak-kanak. Betul, kanak-kanak ni tidak ada taklif, tetapi kita kena ingat, itulah dia panggil marhalah pendidikan. Kalau tidak dididik anak-anak kita daripada kecil, bagaimana nanti besar baru kita nak suruh solat? Sukar. Kalau anak daripada kecil tidak dididik, tidak diasuh sifatul haya, sifat malu nak mendedahkan aurat, sifat malu nak percampuran bebas bergaul tanpa batasan, bila dah besar dia sudah tidak ada lagi sifat malu. Kita nak masuk balik suruh jadi malu, sukar. Maka daripada kecil inilah kita didik. Nabi SAW ajar kepada kita, muru abna'akum bis salati li sab'in, kan? Suruh anak kamu salat, umur dia berapa? 7 tahun. Yang kita hantar pra sekolah, kita panggil sekolah tadika, seri, pasti, semua sekolah-sekolah tu belum umur lagi. Itu marhalah persiapan. Cukup 7, paksa. Tapi kalau dia nak mula 5 tahun nak solat, kita kata alhamdulillah, nikmat. Itu di antara nikmat yang Allah beri pada kita. Anak-anak kita kecil lagi sudah pandai baca Quran, sudah tahu baca bismillah, sudah makan boleh kata alhamdulillah. Itu dia panggil peringkat kanak-kanak. Dan peringkat ini para jemaah sekalian, di antara yang besar di saat itu tanda. Ini dia panggil tip pendidikan, iaitulah tarbiyatul tauhid wa al-akhlaq. Pendidikan tauhid dan pendidikan dari sudut akhlak. Macam mana tauhid? Nabi SAW pernah dia bawa sepupu dia Abdullah bin Abbas, diletaknya di atas kenderaan. Kalau kita tak membonceng, orang Kelantan kata gendul, tak boleh faham gendul, memboncenglah duduk belakang atas kenderaan dia, atas unta dia ke apa. Nabi tanya, ya ghulam ihfazillah, wahai anak, mu jaga hak Allah, Allah jaga kamu. Bila minta tolong, ista'in billah, minta tolong dengan Allah. Kemudian Nabi sebut, kalau seluruh umat berkumpul nak bagi manfaat kepada kamu, tidak akan dapat kecuali apa yang ditetapkan Allah. Begitu juga sebaliknya. Ini dia panggil tarbiyah ruhiyah. Mantapkan akidah. Jangan sekali-kali ditakutkan anak kita dengan hantu, dengan berapa benda-benda hak karut-karut ni. Tak usah. Sekarang ni kita tengok ni musim PKP mari ni, anak-anak kita banyak kat rumah duk main game. Game apa ni? Kata-katanya ada unsur pemujaan, sihir, duk muja ke berhala, pergi tabik ke apa dia mainan. Apa? Tahu lah kau dapat dia tu lah. Saya nak sebut takut jadi promosi pula. Maknanya kita kena tengok, itu permainan nampak simple je. Tiba-tiba budak cakap 2 orang, kita nak lawan ni ada unsur
nak tabik-tabik kepada atuk-atuk. Masya Allah, itu dia panggil jarum syirik masuk dalam kepala anak kita di saat mereka kecil. Sangat bahaya. Zaman dulu kita takut-takut ke hantu lah, takut tu akhir sekali budak pun besar takut hantu, tak ingat ke Tuhan. Nah, pasal tu orang kata hantu dengan Tuhan tu dia terbalik ayat. Sepatutnya takut pada Tuhan, T-U-H-N, dia terbalik H-U-N, apa jadi hantu pula. Itu dia panggil terbalik. Maka tarbiyah pendidikan yang penting. Nabi SAW didik anak tiri dia, Umar bin Abi Salamah. Nabi kata, ya ghulam samillah kul mimma yalik. Hei anak, makan baca bismillah, makan yang depan kau dulu, jangan pergi rabuk yang orang. Itu dia panggil dari sudut akhlak. Baik, itu dia panggil peringkat marhalah yang pertama, peringkat kanak-kanak. Jangan kita pandang remeh. Budak kecil tu tak apa, dia tak solat pun. Kita kata bolehlah kita toleransi. Contohnya nak kejut pukul 5.30 solat subuh, kesian. Dah. Kita kejutlah untuk dia waktu nak pergi sekolah, contohnya pukul 6. Dia budak baru 6 tahun katanya. Solat dulu. Subuh mesti solat. Tanpa kita beritahulah. Habis waktu ni nanti dia terbiasa pula. Jadi new normal bagi dia pula, habis waktu itu biasa bagi dia. Pening kita. Kan? Yang pentingnya solat kena ada. Kemudian kita pergi kepada marhalah yang kedua, dia panggil marhalatul quwwah, peringkat muda dan mempunyai kekuatan. Biasanya Allah Ta'ala sebut umur dia berapa dalam suratul Ahqaf. Tanda tuan-tuan, suratul Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Suratul Ahqaf ayat 15. Allah kata kita wasiat pada manusia buat baik pada ibu bapa. Mak dia mengandung dalam keadaan susah, penat, melepas susu hingga 30 bulan, Allah sebut ini hatta balagha asyuddahu, sehingga dia sampai umur matang, iaitu umur 40 tahun. Kita umur 40 tahun jangan duk mikir saya nanti cukup 40 baru nak baca Quran. La, umur 40 sudah boleh baca Quran. Ni ada setengah orang ni nanti umur 40 saya berubahlah. Mula-mula nak berjinak dengan masjid, kita kata tidak. Umur 40 ni umur matang, umur sudah peringkat kita kena berbincang tentang kematian, bukan lagi nak hidup. Allah telah sebut 40 sana. Apa sifat orang yang baik umur 40? Qala rabbi auzi'ni, ya Allah, pasaklah dalam hati aku ni aku syukur pada nikmat yang telah Engkau beri nikmat kepada aku, dan juga nikmat dua ibu kepada dua ibu bapa aku. Bantulah aku untuk a'malus wa an a'mala salihan tardah, aku nak buat amalan soleh yang Engkau redha, dan Engkau perbaikilah zuriat aku bertaubat padamu, aku menjadi kalangan orang muslimin. Maknanya dipanggil marhalah 40 ini marhalah kematangan. Kerana itu para jemaah sekalian, tuan-tuan belajar dalam kitab akidah, para anbiya, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka dilantik ketika umur berapa? Dilantik jadi rasul berapa umur? Ya? 40. Kenapa Tuhan tak pilih 50? Kenapa tidak 30 tahun? Tentulah Allah lantik Nabi umur 40, dia menunjukkan ini marhalah ta'annumu, dia panggil marhalah kematangan. Balagha asyuddahu, orang yang sudah sampai boleh berfikir dengan baik. Ini kalau kita baru 40 baru duk mikir nak pergi masjid, baru duk mikir nak cari nak ustaz Quran, kita kata sudah terlewat. Tapi kelewatan kita jangan membantutkan penghijrahan kita. Teruskan, tak ada masalah. Dalam hadis Nabi sebut a'zarallahu amra'an, Allah Ta'ala masih lagi beri peluang keuzuran kepada orang itu daripada 40 sehingga sampai umur dia 60 tahun.
umur 60 masih belum bertaubat, masih belum insaf, masih belum lagi orang panggil kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, maka tidak lagi diberi. Kalau mati dalam keadaan itu, maka mereka akan ditanya dengan soalan yang berat, sebab masa untuk berubah sudah cukup. Kalau di Malaysia ni orang panggil umur pencen. Sepatutnya kita dulu waktu muda sibuk dengan kerja, kan? Selalu keluar negara, keluar negeri, tukar sana, tukar sini, macam-macam lah kerja. Kena ikut peraturan, kan? Ikut kerajaan ke swasta ke tak kira. Bila kita pencen, apa yang patut kita buka? Sepatutnya itulah lembaran baru. Dalam bahasa PKPD dipanggil new normal. Norma hidup baru kita tukar daripada kesibukan untuk dunia, kita sibuk untuk kita, bekalan ke akhirat. Itu sepatut. Ada seorang kawan saya ni, pakcik lah, tidak kawan ni, umur tua dah. Dia mari jumpa, dia kata, "Ustaz, saya dah pencen." Kita di pondok biasalah, bila kata pencen tu macam nak cari pondok nak ngaji dia. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang. Tuan Haji masih sihat walafiat, maknanya ada peluang. Marilah kita mengaji pula, buka kitab, bertalaqi. Tak ada habis nasihat. Doa lah Ustaz, saya nak pergi buka kebun pula. Kita kata Masya Allah, sudah 30-40 tahun kerja, nak pergi cari kebun pula. Bila nak buka kitab, bila kita nak tadabbur Quran, bila kita nak talaqi. Tak salah tuan-tuan nak pergi kerja, tapi nampak hemah, semangat untuk nak mengejar perkara-perkara. Ialah kalau dia tu orang miskin, nak makan tak cukup, tak ada. Tapi kawan kita kena pencen, dia pun sudah banyak. Kita kata kita tukarlah norma baru. Norma biarlah kita jadi ahli masjid, tidak semestinya jadi ahli yang terkuasa masjid. Kan di masjid dalam sebuah hadis Nabi kata innalil masajidi autad. Masjid ini ada tiang seri dia. Mana tiang seri masjid? Mana tiang seri masjid? Tuh, tiang-tiang besar. Masjid ni ada 4 tiang seri. Tu tiang masjid nama dia. Tiang seri masjid ni, orang yang wujud di masjid setiap kali azan, tu dia panggil tiang seri masjid. Boleh ke tidak kita jadi autad, tiang seri masjid? Masjid ni tak berseri kalau tak ada orang, betul tak? Buatlah masjid besar, mana orang tak pergi, berseri ke tidak? Saya dapat analisa secara rambang lah daripada ahli yang terkuasa masjid. Imam-imam bagi tahu, dia kata, "Ustaz, kalau boleh tolong sebut sikit lah." Dia kata oleh kerana manusia ni sudah terbiasa, dah jadi imam entering 3 bulan di rumah, walaupun kerajaan dah buka masjid dengan SOP, tak ramai datang masjid. Saya tak tahu masjid ni tak ramai. Dia kata dulu setengah masjid tanpa SOP, mana jarak rapat. Sekarang ni setengah juga masjid dengan jarak yang ringan. Kalau macam mana kalau jarak tak ada penjarakan, bagaimana? Lagi tinggal 2 star 3 star. Kita kata mana pergi orang ni? Saya pun duk kaji juga. Ada orang kata dia pandai jadi imam, Ustaz, dah seronok pula jadi imam. Wallahu alam itu betul atau tidak. Ada kata biasa lah, solat kat rumah pun jadi juga. Tak pergi Jumaat. Berapa kali kita tak pergi Jumaat? 13 kali tu silap saya. 13 ke 12. Ada yang masjid lebih lagi kan. Jadi satu new normal bagi dia, tak pergi masjid tak ada masalah. Baik, saya nak balik kepada tajuk kita. Ini baru marhalah yang keberapa? Marhalah yang kedua. Maknanya kalau umur 40 masih lara, tak mau lagi berubah, masih lagi bersifat keanak-anakan, kebudak-budakan, maka kita kata ini masalah yang cukup besar. Maka apa yang patut kita buat dalam marhalah ini? Tanda. Yang pertama, kita mesti banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah beri kepada kita kekuatan. Satu, bagaimana kita nak syukur? Hari-hari buat kenduri kesyukuran. Itu kenduri syukran ni'am. Syukur nikmat, kita kena ingat setiap benda yang Allah rezeki itu nikmat. Rezeki bukan duit saja. Dia kita dapat sahabat yang soleh, dapat suami soleh, isteri solehah, anak-anak yang baik-baik, rezeki. Kita dapat kerja, rezeki yang halal, rezeki kita dapat. Yang pentingnya semua anugerah Allah Ta'ala beri mesti disyukuri, nikmat. Yang kedua,
Peringkat ini ibu bapa mesti mengambil peranan besar memberi pendidikan kepada anak-anak supaya memahami agama dengan benar. Jangan tunggu kita tua tak larat baru nak didik anak. Biasanya anak yang kita didik waktu bapa ni kuat, waktu ibu sihat, tak sama dengan waktu kita sudah tua. Tak sama. Pasal itulah kita tengok kadang-kadang anak bongsu ni terbiar. Apalagi kalau ada bongsu yang kecil-kecil pula kan, isteri mati kahwin lain, atau ada mempunyai kekuatan untuk tambah lain, tiba-tiba tambah pula kau boleh beranak pula, bertukar dengan cucu lah dia, lagi sukar untuk pendidikan. Maknanya waktu ni kalau kita tidak kontrol, kita tidak didik betul-betul anak-anak, bila nak mengharap, lagi tua lagi kita tak larat. Yang ketiga susunan ayat tadi, yang ketiga ijtihad. Mesti kita bersungguh-sungguh melakukan amal soleh yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, Tuhan kata apa? Tubtu ilaik, wa inni tubtu ilaika. Yang keempat, kena sentiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang kata, ustaz, awal sangat taubat ni, nanti terbuat pula. Kita kata taubat ni macam tuan-tuan mandi. Kita mandi hari ni pakai sabun ke tidak? Sabun, shampoo pakai. Kadang-kadang beli alat lain lagi, alat tambahan lagi, dah ekstra lagi, nak suruh bau sedap, nak suruh hilang daki. Sama juga bila kita bertaubat, mana kita bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita daripada kotoran dosa dan maksiat. Sehingga kan orang pergi haji, ditanya imam-imam yang besar, contoh Imam Nawawi rahimahullah, apakah tak haji mabrur? Mabrur haji tu, Imam Nawawi kata, mabrur haji ni, kita balik lepas daripada haji, ada perubahan dalam jiwa kita, ada perubahan dalam diri kita ke arah kebaikan. Tapi dia kata, kamu tak akan jadi malaikat. Ini poin besar. Tidak, maknanya tidak semestinya orang yang mendapat haji mabrur pada tahun itu balik dia tak akan berubah lagi, kecuali semuanya jiwa dia jadi malaikat. Tak. Mungkin dia boleh maintain 6 bulan, mungkin setahun. Masuk tahun yang kedua jumpa geng-geng lama dia, reunion balik dengan geng-geng syaitan yang dulu kacau dia dulu, dah rusak balik. Kemungkinan. Tetapi kita kena ingat, oleh kerana waktu dia buat haji itu cukup, dosa dia telah digugurkan pada saat itu. Ada terjebak pula, taubat lagi. InsyaAllah ada peluang kita pergi haji lagi. Tak dapat pergi haji, pergi umrah. Tak dapat pergi haji, tak dapat pergi umrah, kita buat beberapa amalan yang boleh meraih pahala haji dan umrah. Banyak. Saya nak sebut di sini, masa kita terhad. Zaman PKP ni tak boleh nak lanjut-lanjutkan. Tuan-tuan boleh tengok dalam siri-siri kuliah saya, tengok di YouTube, tajuk dia Halaqah Abu Anas Madani ataupun Hiraq Dakwah. Dalam ni kita ada sebut tentang amalan mempunyai pahala haji. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan baca, dengar, kita rasa seronok. Tak boleh pergi haji dengan jiwa, dengan tubuh kita, kita masih lagi boleh berhaji dengan hati dan perasaan kita. Masya Allah. Baik, maknanya kemudian taubatan nasuh. Dan yang kelima, al-istiqamah ala manhajil kitab wa sunnah. Mesti kita beristiqamah di atas manhaj Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil manhaj istiqamah. Maka kalau waktu ni kita tidak takwin, tidak didik jiwa kita, tidak membuat persiapan, waktu umur 40, 50 ni duduk di sini, kita akan ketinggalan. Saya malah nak buka rahsia, tapi ada orang tua-tua yang datang nak belajar Quran, tua dah dia. Bila kita suruh dia baca, Masya Allah, bertukar dengan saudara mu'allaf yang bawa masuk Islam. Kita kata, kenapa sampai begini? Dia kata, saya memang tak belajar lah. Belajar Al-Fatihah dulu kak, pakai ada bawa waktu lah, siang dan malam. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala beri peluang kepada dia, masih lagi dia boleh. Baiklah, kemudian kita pergi pada marhalah yang ketiga, iaitulah marhalah asy-syaikhuqah, marhalah tua, warga emas, dewasa. Dan lebih teruk daripada itu, marhalah nyanyuk ataupun tak ingat apa-apa. Ini marhalah yang tinggi. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj, tanda tuan-tuan, 3 ayat yang kita malam ini kita bincang. Suratul Hajj ayat yang kelima,
wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Allah kata, kami letak kamu dalam rahim makmu 9 bulan, cukup. Summa nukhrijukum tifla, kami keluar kamu kanak-kanak. Summa litablughu ashuddakum, sampai umur matang 40. Wa minkum man yutawaffa, ada orang mati awal. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, ada orang yang dikembalikan kepada umur kanak-kanak balik. Nyanyuk, tak tahu apa. Ya, sudah baru sudah makan nasi. Mulut tak basuh lagi. Ya, cucu datang. Nenek makan nasi dah. Mak mana peduli dengan aku. Subhanallah, mulut tak basuh lagi, mana peduli. Dia kata apa? Dari sudah nyanyuk, tak ada apa. Maka Allah kata likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, mu jadi tak tahu apa setelah kamu sudah tahu. Allahu akbar. Kita kata ini satu halatul insan yang cukup keadaan manusia, itulah keadaan kita. Cuma bagaimana kita nak buat persiapan di saat ini supaya kalau kita nyanyuk, kita akan baca doa ni. Saya akan ijazahkan tuan-tuan doa untuk tidak nyanyuk, insya-Allah. Doa yang maksur, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita kena tahu bahawa manusia ni akan berakhir dengan kebiasaannya. Orang yang waktu muda dia biasa masjid, biasa dengan solat, biasa berzikir, insya-Allah mulut dia tak akan keluar kecuali itu je. Tapi kalau dari muda dia asyik duduk kata orang, menyumpah, kan, tuan-tuan boleh bayangkan apa yang dia nak kata di saat tua. Ana satu hari ana pergi rumah kawan, sampai-sampai turun kereta, kawan kita mari taklimat. Dia kata, ustaz, kalau naik rumah nanti dengar apa-apa suara jangan peduli, minta tolong tutup telinga. Saya kata masalah berat juga ni. Ingat kau ada lagu-lagu kata rumah, takut kita melompat sekali. Nah, kena lagu dangdut, golek kepala ustaz. Naik belum duduk lagi, bunyi suara orang tua dalam bilik. Tu menatai mana mari tu? Tahu menatai? Bahasa Kelantan. Binatang mana mari tu? Kalau tak ada taklimat, rasa-rasa duduk ke balik? Balik kita. Tetamu mari rumah panggil binatang, balik kita. Tapi nasib baik taklimat awal, kita tahu dah ni orang nyanyuk. Ada kita pergi rumah lain pula, masyaallah, pukul 10 pagi, Allahu akbar, bunyi duk solat. Ingat kau solat duha, cucu dia tanya, "Tok solat apa?" Maya subuh, dia kata. Tak tahu apa. Sebab itulah kebiasaan hidup dia di atas dunia. Maka para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dalam bacaan di akhir solat. Bila kita di akhir solat, sebelum kita bagi salam, ada bacaan-bacaan yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bacaannya, tuan-tuan ikut saya baca. Mudah-mudahan kita doa dulu sekali pada kali ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Tengok berapa kita minta. Ini doa ni maksud. Hadis ni dalam Bukhari. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku yang saya tulis ni, tengok boleh ambil secara percuma di Facebook. Tengok tulis Facebook DR Abu Anas Madani, keluar gambar buku ni, boleh ambil. Kita wakafkan di situ. Doa di akhir solat. Doa di akhir solat saya letak sini. Ni doa yang ke-11 di akhir solat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Permohonan yang pertama, ya Allah,
aku minta berlindung denganmu daripada sifat jubun, al-mi'ad, minal bukhli, sifat bakhil. Yang pertama, kita minta berlindungan daripada sifat bakhil. Kita ni kadang-kadang duit banyak, bakhil. Ilmu banyak, bakhil juga, tak nak ajar. Saya dah mengajar dah di sekolah. Orang ajak mengajar di surau tak mau, itu bakhil nama dia, kan? Ada orang yang punya tenaga kuat tapi malah lagi tengok sampah kat masjid, bukannya kutip untuk lantus sampah, ambil gambar letak kat Facebook. Buat apa? Apa faedah? Bukan sesal dengan kan sampah tu kena masuk Facebook, terbang masuk dalam tu sampah, tak ada. Ya, itu dia panggil kadang-kadang kita ni bakhil, tak kena tempat. Yang kedua, wa a'udzubika minal jubni, aku minta berlindung dengan Allah daripada sifat penakut. Ustaz, saya ni black bag orang panggil. Ada tali pinggang hitam dengan orang lawan tak mau. Betul? Black bag. Bini pergi pasar malam pakai baju kelawar. Berani tak berani awak tegur? Berani tegur? Mana boleh. Ini menteri dalam negeri punya orang, mana boleh tegur. Penakut dah tu nama dia tu. Tengok anak-anak tak utuh aurat, tak solat, berani tegur? Tak berani. Penakut. Kita ni penakut bukan mana bertumbuk. Penakut di dalam sikap kita dalam beragama ini lebih dahsyat daripada penakut yang dikejar oleh musuh. Memang kita lari itu biasa, kita takut. Yang ketiga, ini tajuk kita ni, wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur, dan aku minta berlindung ya Allah daripada dikembalikan umur yang hina. Jadi kanak-kanak semula. Kanak-kanak tu kan, dia nak buang air, dia buang air itu ya. Dia nak pakai seluar, pakai. Orang yang sudah nyanyuk lebih kurang. Nauzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku minta berlindung dengan Allah daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabri, kita minta berlindung daripada azab kubur. Dalam buku ni ada risalah ini, alhamdulillah para jemaah sekalian. Maknanya marhalah yang ketiga ini dipanggil marhalah al-khatimah. Kita mengakhiri hidup kita dengan apa? Maka saya buat satu garis panduan bagi orang-orang yang sudah dewasa, orang yang sudah orang panggil warga emas. Kita buatlah panduan hidup kita bermula daripada malam. Kita boleh bangun awal, kita dah tidur lama, bangun awal sikit, pukul 5 bangun untuk bertahajud, untuk kita bermunajat. Wa aslih li zurriyati, kita berdoa, ya Allah perbaikanlah anakku, cucuku, menantuku. Biar dengan doa kita, insya-Allah anak-anak akan jadi baik. Tak payah kita pegang rotan apa, kita pegang munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling besar daripada duk pegang rotan kejar budak-budak belagi sana sini. Kemudian kita selepas masuk waktu subuh, kita solat qabliyah subuh, solat subuh berjamaah. Kemudian kita baca zikir selepas solat, zikir waktu pagi. Lepas habis waktu pagi, masuk waktu syuruk, 15 minit lepas waktu syuruk, duha, kita solat 2 rakaat, boleh pahala haji dan umrah yang sempurna. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia apa? Duduk berzikir sampai naik matahari. Kan? Solat 2 rakaat. Tuan-tuan ikutlah, nak solat syuruk ke solat duha ke, tengok keadaan. Boleh pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Habis duha kita balik, nak pergi buat kerja, nak pergi kebun, silakan. Nak pergi sambung kerja, dipersilakan. Kemudian sambunglah sampai ke Zuhur, nanti kita pergi masjid. Petang nanti pula kita ada zikir petang, kuliah maghrib, malam. Itulah rutin kita, jangan terlepas daripada zikir-zikir ini. Mudah-mudahan kita menjadi warga emas yang akan naik taraf kepada warga syurga, insya-Allah. Jadi situlah dulu perbincangan kita 3 marhalah kejadian peringkat manusia.